Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, semalam kita dah bincang berkenaan dengan pembinaan tajuk bagi kajian tindakan kita. Hari ini kita nak sambung berkenaan dengan penulisan. Penulisan kat sini saya nak bincangkan tentang bagaimana kita nak menulis pendahuluan dalam kita punya artikel kajian tindakan cikgu-cikgu. Okay, untuk menulis pendahuluan ni kita perlukan beberapa elemen cikgu. Okey, yang ini beberapa elemen yang saya letakkan kat sini. Kita kena cerita berkenaan dengan rawatan yang kita cerita sedikit tentang rawatan yang kita nak beri. Kita nak cerita tentang pemboleh ubah bersandar kita, iaitu apa yang kita nak ukur. Lepas tu kita nak cerita pasal isu dan permasalahan kajian kita serta objektif kajian. Cikgu. Okey. Kat sini saya letakkan tajuk pembelajaran berasaskan peta IT dalam meningkatkan pencapaian dan minat pelajar tingkatan 4 bagi topik ikatan ion. Okey, kita ulang kaji balik kenaan semalam kita belajar yang mana satu kita punya pemboleh ubah bebas dan yang mana satu kita punya pemboleh ubah bersandar. Kalau kita kat sini, peta IT ni merupakan kita punya rawatan, maka dia adalah pemboleh ubah bebas kita. Dan benda yang kita nak ukur iaitu pemboleh ubah bersandar, iaitu kita nak ukur pencapaian dan minat pelajar. Pencapaian dan minat pelajar. Ini adalah dua. Saya letak contoh kat sini dua. Dia punya pemboleh ubah bersandar. Pencapaian satu, lagi satu minat. Sampel kita pelajar tingkatan 4, topik yang kita nak ajar ikatan ion. Bila pembaca baca tajuk kita, dia tahu okey, ini adalah kajian tindakan. Bila nampak ada perkataan meningkatkan ni, bila perkataan meningkatkan ni, dia tahu dia adalah kajian tindakan. Macam itulah dia nak membezakan dengan penulisan kajian-kajian lain. Okey, ini adalah aspek yang kita nak bincang kat sini. Apa aspek yang perlu kita tulis, kita letak dekat dalam bahagian pendahuluan dalam artikel kajian tindakan kita nanti. Okay, cikgu, kajian tindakan kita nak buat ni peringkat sekolah, cikgu. Bukan sampai nak buat peringkat nak masuk ISI ke, international ke, tak. Kita buat untuk peringkat sekolah kita je sebagai permulaan. Jadi bila permulaan ni kita mulakan yang mudah-mudah dulu, cikgu. Okey. Mari saya ceritakan sikit berkenaan dengan perenggan pertama. Okey, pertama kita cerita sedikit tentang rawatan yang kita nak beri. Dalam konteks hari ini saya bincangkan dengan rawatan nak bagi peta IT. Okey, boleh perenggan pertama tu cikgu cerita berkenaan dengan peta IT. Jenis peta IT, cikgu ceritakan sikit kat situ. Kalau ada kajian lepas ke apa, bolehlah letak sikit je. Jangan banyak sangat. Sebab kita nak letak kat literature review nanti kan. Jadi letak sikit je. Cerita sikit pasal peta IT ni secara dia punya surface dia je, cikgu. Tak perlu terlalu dalam. Okey, yang kedua, kita nak cerita, masuklah perenggan kedua ke atau ketiga. Kita masuk cerita pasal pemboleh ubah bersandar kita. Sekarang kat sini pemboleh ubah bersandar kita ada dua. Satu pencapaian, satu lagi tahap minat pelajar. Dalam konteks ni. Okey, kita letak kat sini. Okey, perenggan kedua atau perenggan ketiga, cikgu ceritakan berkenaan dengan tahap pencapaian pelajar. Okey, kalau siapa yang ajar sains, matematik tu mungkin dia boleh cerita, letakkan sikit data PISA ke, TIMSS ke yang terkini. Letak data-data. Bila melibatkan data, angka, kita letak kat bahagian latar belakang kajian lah, pendahuluan ni. Boleh cerita kat sini. Letak sini kita pencapaian pelajar, daripada tahun ke tahun, menurun ke, naik ke. Dan juga kalau ada data pasal tahap minat, tahap minat pelajar kita ke, letak kat situ. Berapa peratus dia minat sains ke. Macam contoh data yang saya pernah terbaca tu berkenaan dengan aktiviti STEM tak salah saya.
Okey, data tu dia macam berkurang penglihatan pelajar. Jadi kita boleh letak kat situ berapa data-data tu. Cikgu, secara ringkas saja. Okey, dah cerita pasal pemboleh ubah pencapaian pelajar kita dah cerita, tahap minat kita dah cerita. Boleh kita masuk dengan isu dan permasalahan kajian. Okey, kalau dekat kajian tindakan ni biasanya dia kajian ni cikgu ni buat sendiri, dia yang nampak kat pelajar dia kan. Okey, cerita kat situ. Dah peringkat apa ni? Ketiga atau keempat cikgu. Okey, tinjauan awal mendapati pelajar sering tidak memberi tumpuan semasa pembelajaran dan pembelajaran dijalankan. Lepas tu apa lagi masalah? Okey, miskonsepsi. Ini selalu berlakulah dekat dalam subjek sains, miskonsepsi. Pasal topik kaitan ion ni, kalau ada cerita kat situ. Apa miskonsepsi? Kalau kita tengok elektrokimia tu banyak miskonsepsi. Pelajar dia salah jangka. Miskonsepsi lebih kurang macam ni lah. Dalam bahasa mudahnya, tersilap jangkaan dalam kalangan pelajar, miskonsepsi. Okey, lepas tu cikgu boleh cerita juga kepentingan kajian ni, untuk apa kita buat kajian ni, boleh cerita juga dekat pada perenggan keempat ke kelima ke, cikgu. Okey, lepas tu dah selesai tu, okey, pula dia punya cursor ni. Okey, cikgu boleh tulis kat situ, maka dengan ini pengkaji menggunakan rawatan peta iting bagi meningkatkan pencapaian pelajar serta tahap minat pelajar untuk belajar. Akhir sekali ayat itu kan. Lepas tu kita masuk pasal objektif kajian. Okey, objektif kajian ni, ini saya cadangkan saja cikgu yang mudah. Kalau cikgu tahu boleh bangunkan objektif kajian yang lagi baik, tak apa, boleh bangunkan. Tapi pastikan ia boleh diukur. Benda yang kita nak tengok ni. Okey, satu saya letak sini, mengenal pasti tahap pencapaian pelajar sebelum pembelajaran menggunakan peta iting. Okey, ini dapat kita ukur menggunakan ujian pra cikgu. Sebelum kita bagi rawatan kat pelajar kita tu, kita bagi ujian pra. Sudah tu kita kira dia punya NIM dia. Ini saya bagi yang senang-senang, yang mudah cikgu. Peringkat sekolah saja. Kita nak mulakan yang mula-mula sekali nak buat ni kan. Okey, yang kedua saya letak mengenal pasti tahap pencapaian pelajar selepas pembelajaran menggunakan peta iting. Yang ini kita bolehlah buat ujian post dekat dia. Tengok dia punya pencapaian selepas rawatan telah diberi. Okey, yang ketiga mengenal pasti perbezaan tahap pencapaian pelajar selepas dan sebelum pembelajaran peta iting. Nanti perbezaan dia, kita nak banding dia punya skor min. Yang kat sini, yang pertama ni kita bandingkan. Okey, yang ini kalau biasanya kita boleh gunakan ujian T bersandar. Kalau ada SPSS. Tapi kalau tak ada SPSS tu, kan, itu saya bincangkan pengetua kata, cukuplah sekadar untuk membandingkan peratus ataupun nilai min. Jadi cikgu bandingkan lah. Bandingkan ni, dua ni. Okey, untuk dapatkan yang ini. Okey, yang keempat, menentukan tahap minat pelajar terhadap pembelajaran secara peta iting. Okey, yang ni cikgu, yang ni kita kena pakai soal sidik, questionnaire, survey kita buat kat pelajar kita lepas dia dah habis rawatan yang kita bagi tu. Okey, biasanya cikgu, kita dapatkan soal sidik. Soal sidik ni kita ambil, kita cari soal sidik, ubah sesuai sikit supaya dia mengikuti dengan kita punya kajian kita. Lepas tu kita boleh bagi kat pelajar. Sebenarnya cikgu, untuk soal sidik cikgu, dia perlu disahkan oleh pakar cikgu. Pakar. Jadi, tapi untuk kita nak buat ni, kita nak belajar je kan. Jadi dapatkan saja kalau ada soal sidik untuk mengukur tahap minat, ubah sesuai sikit untuk boleh digunakan untuk kajian kita, ubah sesuai sikit. Cikgu, ni kita nak belajar je, bukan kita nak hantar dekat mana-mana untuk buat publication. Itu saja. Kat sini cikgu, inilah elemen yang perlu ada untuk menulis bahagian pendahuluan kajian tindakan kita. Saya bagi contoh yang ini dan saya boleh kaitkan dengan keadaan-keadaan ini. Itu saja untuk hari ini. Okey cikgu,
nampak dia macam mudah, tapi sebenarnya agak kena baca. Cikgu-cikgu kena baca. Kalau kita punya rawatan peta, I think bacalah beberapa artikel berkenaan peta, I think bergantung pada rawatan kita ni. Kita punya pemboleh buah bersandar kita ni, baca. Kajian memang tidak boleh di copy and paste. Okay, kena baca. Itu saja. Sekian, terima kasih. Dan apa-apa masalah kita boleh WhatsApp, bincang dalam kita punya group WhatsApp. Terima kasih.